Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dan untuk sambut tahun Masihi 2023. Saya ucap selamat semua. Saya tengok ramai dah nampak cukup rehat dan mula kerja dengan baik. Akhir tahun lalu saya umumkan keperluan kita menyegerakan pelaksanaan beberapa hal yang masih tertangguh dalam isu perjanjian Malaysia 1963 MA63, dan saya telah tugaskan TPM Haji Fadillah untuk mempengerusikan, menyegerakan bersama dengan Menteri Al-Nizam, tugas khas. Dan mereka saya ucap tahniah kerana telah menyegerakan pertemuan dan keputusan-keputusan yang saya anggap sangat kritikal untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dan melaksanakan semangat perjanjian yang menjadi isu yang dipertikaikan sekian lama. Saya sudah harus ingat, ini MA 1963. Jadi harus ada satu tekad politik dalam pimpinan untuk bukan saja pertahankan semangat Malaysia dan konsep persekutuan, tetapi untuk pimpinan sekarang menghormati keputusan kebijaksanaan pimpinan awal, baik dari Semenanjung atau Sabah dan Sarawak, dan cuba melaksanakan sedaya upaya. Jadi ada beberapa perkara yang tertangguh, umpamanya keputusan menyegerakan pelaksanaan beberapa projek, kerana seperti sudah tahu, walaupun ada JKR Sabah dan Sarawak, tetapi kata putus itu terlalu banyak di Putrajaya. Jadi walaupun peruntukan besar diberikan, tetapi peruntukan itu pun tak dapat dipenuhi kerana pentadbiran mengikut peraturan biasa yang terpaksa merujuk ke persekutuan. Jadi kita telah putuskan dan Kementerian Kewangan bersetuju untuk menetapkan mana-mana projek di bawah 50 juta ringgit itu diserahkan hampir sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak, melaksanakan dengan mematuhi peraturan-peraturan dan kewangan, tetapi keputusan itu boleh dibuat di Kuching atau Kota Kinabalu tanpa dilengahkan kerana tunduk kepada peraturan-peraturan lama. Jadi itu kita buat keputusan segera. Kemudian soal keputusan wewenang soal kuasa gas itu di Sarawak sudah diputuskan, dan di Sabah telah pun diluluskan dalam perjumpaan, dalam pengumuman saya lebih awal, dan awal bulan depan Dewan Undangan Negeri Sabah akan memuktamadkan setelah diperkenan oleh Duli Mahkamah Mulia Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Kemudian ada Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Itu akan saya pengusikan dan akan mengadakan perjumpaan mungkin selewat-lewatnya akhir bulan ini, kemungkinan besar di Kuching, yang akan dihadiri oleh Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Untuk memastikan pelaksanaan itu lebih berkesan, Jawatankuasa Tindakan, Jawatankuasa Kerja akan diteruskan, dan ini akan diputuskan oleh TPM Fadilah, dan supaya hal-hal perkara yang tertangguh itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ini termasuk umpamanya apa yang disebut peruntukan kepada Sabah dan Sarawak menurut peruntukan 112D dalam perjanjian, yang menetapkan satu peruntukan yang munasabah kepada Sabah dan Sarawak. Peruntukan itu yang mulanya diberi sekitar 65 juta. 16 juta pada peringkat awal. Sarawak 25. Ya. 16 dan 25. Tetapi tidak dan harus dikaji semula setiap 5 tahun.
hal ini tidak berlaku, ya. Dan oleh demikian kita harus memastikan ada peningkatan jumlah yang mensabah peruntukan yang berbeda daripada capitation grant ataupun road grant, Maris, ya. Ini dalam perjanjian Malaysia 1963 itu ada peruntukan khas 112D yang menuntut Kerajaan Persekutuan memberikan peruntukan khas kepada Sabah dan Sarawak. Maka ini satu tahap yang sudah dihidupkan, ya, satu hal yang dihidupkan semula, dan kita akan cuba muktamadkan sesegera mungkin dalam pertemuan saya dengan Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Ada umpamanya projek jalan raya utama Sabah dan Sarawak yang disebut Pen Borneo. Kemajuan yang lebih baik di Sarawak tetapi banyak tertangguh di Sabah, dan kita setuju untuk menyegerakan dan meluluskan peruntukan tambahan, dan Timbalan Perdana Menteri atau Menteri Kejar Raya akan memberikan penjelasan tentang butir-butir cara terperinci. Itu MACC3. Now, hal yang juga dibincangkan lama dengan Menteri Kesihatan dalam kabinet tadi adalah soal langkah-langkah tambahan untuk menangani masalah yang mungkin berbangkit dari COVID-19, termasuk varian baru. Menteri Kesihatan diberi mandat untuk memberi penjelasan lanjut berikutnya, tetapi bagi kita, saya nak bagi penjelasan. Jemaah Menteri memutuskan tanpa ragu bahawa masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat dari segi wabak dan juga jangkitan, termasuk COVID-19. Itu saya nak jelaskan kerana banyak keraguan berbangkit seolah-olah oleh kerana pelancongan ataupun tidak. Kita ambil keputusan sangat tegas dalam hal ini dan tidak ada tolak ansur. Soalnya, apakah langkah-langkah yang diambil sekarang? Maka semua tindakan yang perlu di pusat immigration, termasukkan rakyat asing, itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi, dan dia tidak menjurus pada mana-mana negara, semua, ya. Maknanya terutama negara yang jumlah jangkitan itu angka lebih ramai, ya, termasuk Amerika Syarikat atau negara China, itu dipantau secara telus, ya. Tapi tidak melonggarkan syarat kerana takut jangkitan. Cuma fakta itu berbeda daripada apa yang kadang-kadang diwar-warkan. Menteri Dalam Negeri berikan jumlah pelawat dari negara China umpamanya untuk tahun 2022. Untuk satu tahun 2022 adalah 336,000 orang, ya, pelawat. Majoriti besarnya adalah pelancong. Tidak memberi kesan seperti mana yang digembar-gemborkan. Dan Disember sahaja pelawat dari negara China adalah 53,000 orang. Dari kita tidak melihat lonjakan jangkitan yang mengaitkan mana-mana negara. Jadi saya nak jelaskan hal ini dari segi angka yang kita perolehi. Tapi ini tidak bermakna kita harus memberi kelonggaran kepada mana-mana negara, termasuk negara China. Kita harus pantau seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Cuma ada yang membangkitkan soal vaksin. Kita ada vaksin yang cukup, yang dilupuskan pun dah banyak. Yang dilupuskan kerana sambutan rakyat itu tidak hangat seperti mana yang berlaku untuk dos pertama dan kedua. Untuk booster hanya 49%. Jadi dos yang masih ada itu sekitar 5 juta. 6 juta ada sekarang.
Jadi saya usulkan mula dengan wartawan yang belum ambil booster pertama untuk ambil, ya, kerana jangkitan ini ikut anjuran dan kajian Kementerian Kesihatan itu belum menentu, belum tamat. Jadi kalau begitu, yang telah mengambil dos pertama, dos kedua, itu harus booster, itu harus ada, terutama kerana vaksin ini masih ada. Jadi untuk bulan Januari ini semua wartawan dikehendaki mengambil booster, kemudian dibawa dan disusuli dengan rakyat lain. Kerana kalau wartawan beri contoh teladan yang baik, itu akan diikuti oleh rakyat menerusi karangan mereka. Baik. Ini isu-isu yang kita bahas panjang juga ialah tentang projek offshore petrol vessel OPV yang dulunya dikendalikan oleh syarikat tabung haji Destiny Sembilan Berhad, ya. Dan ini telah diambil alih oleh Kementerian Kewangan setelah menghadapi mengesan masalah besar, dan terpaksa kita berikan lagi satu bentuk suntikan pinjaman untuk memastikan projek ini siap, dan 152.6 juta pinjaman terpaksa disediakan, dan dari tinjauan kita projek ini boleh disiapkan untuk kurangnya yang OPV yang pertama dalam tahun ini yang disebut, ya. Dan ini dipantau. Saya sebut perkara ini kerana maknanya masalah-masalah yang berlalu itu yang kita tanggung terpaksa kita lakukan. Jadi oleh kita juga telah minta supaya semua badan-badan penguat kuasa dan siasatan terus melakukan supaya perkara perolehan sama ada di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan yang sangat penting untuk keselamatan itu tidak diambil kesempatan dan menyebabkan bukan saja kerugian tetapi pelaksanaan yang sangat lemah. Jadi dua tindakan. Pertama, mesti selamatkan, dan OPV itu mesti disiapkan ikut jadual sekarang, dan keduanya tidak melepaskan sesiapa yang telah menyalahguna kuasa atau mengaut kekayaan dari projek ini tanpa siasatan. Itu saja dulu yang dari konten dalam siasatan. Okey. China dia mengatakan bahawa dia tak akan retaliate kalau misal negara-negara kenegaraan impose syarat untuk pemeriksaan COVID terhadap pelancong ataupun yang jadi daripada negara mereka. Seperti yang kerajaan macam mana? Adakah kita akan buat blanket semua negara pun kita akan check macam itu atau macam mana? Sekarang ini kita tidak ambil pendirian untuk diskriminasi mana-mana negara. Kerana kalau kita lihat umpamanya kadar kejangkitan di negara China yang diwar-warkan, kita juga tahu kematian di Amerika Syarikat akibat COVID-19 juga tinggi, begitu juga beberapa negara lain. Jadi kita ambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat kita. Jadi siapa saja masuk harus dikenakan dipantau dan dikenakan syarat yang sama. Tidak, kalau dikesan, ya, kalau dikesan dia ada test awal, suhu dan sebagainya. Dan yang saya tekankan di sini adalah kawalan itu diperketatkan, tetapi tidak memilih negara. Kerana seperti mana saya tahu, pelawat, pengunjung mungkin dari Indonesia, tapi bulan lalu dia ke negara China umpamanya. Jadi hal-hal demikian itu lebih kompleks. Jadi kita tidak mahu ambil satu tindakan yang kokoh semata-mata kerana beberapa laporan, ya. Kalau kita lihat seperti tinjauan seluruh dunia,
problem itu agak lebih menyeluruh. Yang penting bagi kita ialah tidak tolak ansur untuk menjamin keselamatan rakyat negara. Okey? Ya. Sorry. Pencen bekas anggota kabinet. Dia pencen ini seperti kita tahu itu peruntukan perlembagaan. Jadi apa-apa tindakan, ada juga war-war kononnya kerajaan perpaduan ni akan menimbangkan untuk menghapuskan pencen atau mengurangkan. Itu semua saya fikir tidak musabah. Kerana isu ini isu yang menyentuh soal perlembagaan dan harus diteliti dan dirojok pada semua pihak. Yang saya lakukan setakat ini bekas yang biasanya ya, bekas-bekas menteri yang baru ini yang dapat kemudahan-kemudahan biasa dan kereta semua saya batalkan. Setakat itu boleh lebih baik dari segi peraturan pentadbiran dan tidak melibatkan perlembagaan. Ikut peraturan dan undang-undang sekarang ini, OPR itu keputusan Bank Negara, bukan keputusan Menteri Kewangan. Jadi kalau bincang, saya boleh bincang, tapi itu adalah wewenang Bank Negara. Jadi pekerjaan akan ada usaha tak untuk dampen tadi kalau belum tunai lagi? Ya betul, sebab tu dia lihat apa-apa tindakan, dia ada pengkhususan. Bank Negara itu soal kewangan. Monetary policy, kewangan itu fiskal, ekonomi itu dari segi makro. Jadi kita sebab tu esok umpamanya sebelum merangka belanjawan, saya undang Gubernur Bank Negara, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan itu bincang sekali. Dan saya ingat pendekatan ini yang pernah saya lakukan dulu, jadi tidak asing kerana tindakan mana-mana pihak itu akan juga melibatkan dasar ekonomi keseluruhannya. Baik, terima kasih banyak.